Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, hari ini saya akan kongsikan bagaimana cara asas menghasilkan Google Form, okay, bagi soalan quiz. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri, saya Cikgu Muqtasim RTU daripada SMK Raja Toda, Pulau Pinang. Okey, dalam channel saya ni saya banyak kongsikan video PDPC untuk RPT tingkatan 3 dan juga tutorial-tutorial yang ringkas untuk kegunaan pelajar dan juga guru. Okey, untuk hari ni saya akan kongsikan bagaimana cara saya menghasilkan soalan-soalan dalam bentuk quiz menggunakan Google Form secara basic yang paling mudah. Alhamdulillah, untuk pengetahuan saya daripada PKP yang lepas masa tu saya belum ada lagi video channel YouTube, jadi saya masa tu banyak habiskan masa dengan menghasilkan quiz-quiz dan banyak saya terlibat masa tu adalah dengan pengangkap lah. Jadi ini antara contoh kita tengok quiz PKP pengangkap kanak-kanak, lebih pada 10,000 pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Saya sediakan juga sijil, maksudnya setiap kali selepas pelajar habis saja jawab, terus pelajar akan terima sijil. Kita tengok ni untuk pengangkap muda ada 6,000 responses. Untuk pendidikan khas ada 11,000, dan saya juga hasilkan quiz untuk quiz pengetahuan pasukan badan uniform untuk peringkat untuk negeri Pulau Pinang, sekolah menengah, sekolah rendah dan juga tingkatan 6. Ini jawab dalam masa 1 hari dan dalam masa 1 jam sahaja. Alhamdulillah, ramai juga yang sertai dan ambil bahagian. Jadi saya akan kongsi bagaimana cara untuk kita hasilkan Google Form dengan cara yang paling mudah. Untuk memudahkan kita, saya cadangkan kita gunalah kita punya email MOE, sebab email tu adalah email yang mana data Google adalah unlimited, berbanding kita guna email Gmail kita cuma 1.5 GB sahaja. Takut-takut nanti bila kita dah buat makin lama makin banyak, makin ramai orang join, penuh kita punya storage. Kalau tengok saya punya Google Drive untuk MOE pun dah, saya ingat dah storage untuk akaun D5 saya dah 10.4 GB. Jadi untuk kali ni, untuk demo saya akan tunjuk saya gunakan email e-didik email e-didik. Macam mana nak dapatkan email e-didik? Email e-didik ni lebih kurang sama macam email MOE cikgu-cikgu. Boleh join di Telegram e-didik Malaysia, sebab dia juga unlimited, sama fungsi seperti email MOE. Jadi untuk hari ni saya demo menggunakan email e-didik. Kita mula dengan kita search dulu Google Form. Ni paling basic lah. Sebenarnya ada banyak cara lagi, tapi ni cara yang paling mudah lah. Google Form, free online survey for personal use. Tekan saja. Ataupun kalau kita masuk Google, terus kita tekan pada Google Apps ni. Saya nak kata pasti ada tu, tak lah. Tapi kebanyakan orang dah ada dah. Kita tekan saja Google Form. Ada dua kaedah untuk kita masuk. Sini kita masuk je, go to Google Form. Dia akan masuk tempat yang sama. Jadi kita boleh mula. Kita mula dengan kita create blank. Dia akan keluar macam ni, kosong. Jadi kita boleh masukkan tajuk kita. Untitled form, apa tajuk kita nak buat quiz apa, quiz bahasa Melayu, quiz bahasa Inggeris, tak kisahlah apa jenis quiz, kita boleh masukkan nama. Contoh saya letak sini quiz RBT siri 2, contoh kemudian kita tengok ni adalah soalan. Untuk kita create soalan, kita tekan saja, klik saja pada untitled question, kita dah boleh. Dan di sebelah kanan ni dia ada multiple choice, kita ada short answer, paragraph, checkbox, drop down. Yang ni saya tak mau
yang ni boleh explore lah. Explore sendiri. Ni saya tunjuk demo macam mana kita nak buat dalam format quiz sahaja. Okey, di sini ada banyak lagi kita boleh buat, tapi kita nak fokus untuk quiz. Jadi untuk peringkat awal kita buat satu, dia panggil section. Untuk section yang pertama kita buat untuk dapatkan data pelajar dahulu. Cuma untuk quiz yang tak melibatkan sijil dan sebagainya ni, kita di peringkat sekolah ataupun kita nak bebas buat, tak perlulah kita minta nombor kad pengenalan ya. Hanya untuk sijil mungkin kita boleh minta nombor kad pengenalan. Okey, mula kita pergi pada setting. Okey. Di sini ada general presentation quizzes. Okey. Collect email address. Ni penting ya. Kemudian kita buat respond receive always. Macam saya buat ni. Maksudnya setiap pelajar bila dia habis saja jawab, dia dapat respons kata dia dah jawab. Jadi dia taklah tertunggu-tunggu. Aku jawab tadi, jawab ke? Aku submit tadi, terima ke? Cikgu dapat ke? Jadi kita pastikan yang ni lah. Kalau saya buat macam ni. Kemudian kita untick ni. Okey. Yang ni maksudnya apa? Maksudnya contoh kat sini dia tulis user in edd.edu sahaja yang boleh masuk. Jadi kita untick. Maksudnya siapa sahaja, gunalah apa jenis email, okey, boleh masuk. Tapi kita nak email jugalah. Kalau kita tak nak collect email pun boleh. Okey. Tapi lebih baik kita set email supaya kita dapat data pelajar, dan kalau kata kita nak hantar sijil, kita boleh mudah hantar kepada email yang didaftarkan. Limit for one responses ini bergantung pada kita. Kalau kita nak set satu email sekali jawab saja, kita boleh set. Kalau tak, kita tinggalkan. Maksudnya dia boleh ulang-ulang jawab. Okey. Edit after submit. Maksudnya selepas dia hantar, dia submit, dia nak ubah semula jawapan. Kalau kita tick, maksudnya dia boleh edit. Kalau tidak, kita untick saja. Maksudnya sekali dia hantar. Okey. See summary chart and text responses. Okey, jangan tick lah yang ni. Kalau dia tick ni, maksudnya dia boleh nampak semua orang punya summary. Okay, so biar untick yang ni. Okay, kemudian kita tengok pula presentation. Okay, show progress bar. Boleh kita nak show. Okay, dia nak nampak dia punya apa, progress dia jawab. Kemudian shuffle question order. Maksudnya kita nak berubah-ubah soalan. Soalan tu sekejap duduk atas, sekejap duduk bawah. Jadi kalau contoh macam saya baru ni, kita buat quiz yang serentak, sebaiknya kita buat shuffle question order. Maksudnya soalan itu berubah-ubah tempat dia. Jadi taklah boleh meniru kan. Ini orang tanya kawan sebelah, soalan nombor 1 apa? A. Jadi tak semestinya bila kita dah buat shuffle question order, soalan tu dah tak sama. Nombor 1 orang sebelah lain, orang sebelah lagi nombor 1 soalan lain. Itu nama dia shuffle question order. Nak tick, maksudnya dia akan shuffle. Tak payah tick, maksudnya dia akan susun sama saja. Okey, show link to submit another responses. Okey, yang ni boleh lah. Dan selepas kita hantar, kita nak respon. Cikgu, terima kasih. Terima kasih kerana menjawab. Ataupun apalah ayat-ayat yang kita nak sesuai, kita boleh masukkan. Dan akhir sekali, okey, make this a quiz. Kita set sebagai quiz. Okey. Yang ni kita tak perlu tanda apa-apa. Immediately release mark immediately. Maksudnya selepas saja habis jawab terus dapat markah. Jadi kita tick immediately after each submission. Okey. Kemudian respond can see missed question. Okey, ni boleh correct answer, point value. Okey, kita tanda semua. Okey, save. Okey, yang tu step pertama. Automatic dia akan keluar soalan yang pertama. Soalan wajib adalah email address. Okey, kemudian kita boleh tambah soalan pertama. Masukkan apa? Yang apa kita nak tahu, selalu nama lah. Nama pelajar. Kita boleh set juga, nak set kepada huruf besar ke huruf kecil ke. Macam saya bab ni, saya tak selalunya saya tak kisah sangat lah. Pelajar tulis nama huruf besar ke huruf kecil ke. Tapi untuk yang rasmi saya akan guna huruf besar. Okey, contoh kat sini kita untuk nama kita pakai short answer. Okey, kemudian kita set, kita on record, maksudnya perlu dijawab. Kalau dia tak jawab, maksudnya dia tak boleh tekan submit. Okey, jadi yang ni penting. Kita kena on selalu. Okey. Kemudian kita boleh ubah juga. Kalau nak tambah description, kita boleh tambah lagi. Sila gunakan, contohlah, saya tunjuk tak tulis pun tak apa. Okey, contoh macam ni, sila gunakan huruf besar saja. Jadi dia akan duduk di bawah.
Okay, dan kita juga boleh respon validation. Okay, yang ni kita boleh set. Okay, contoh macam nama pelajar. Nama pelajar tak boleh, bukan nombor lah, teks. Okay, content. Dan kita juga boleh gunakan custom error text ni. Yang ni kemudian. Okay, nanti ada masa saya akan tunjuk bagaimana kita nak set untuk pastikan dia hanya guna huruf besar sahaja dan tak boleh masuk nombor. Kita boleh ada formula tertentu. Dia tak perlulah, kita guna teks pun dah cukup dah. Okay, kemudian kita sebab itu saya kata ini saya ajar yang paling ringkas. Kemudian kita nak tambah lagi soalan, kita boleh tekan add question. Tapi kelemahan kita tekan add question, okay, dia akan banyak kerja kita kena ulang balik. Jadi cara yang paling cantik adalah kita duplicate sahaja. Okay, duplicate saja. Jadi dia automatik dah benda-benda ni. Contoh saya tak saya buat new. Bila new, semua benda kita kena tekan semula. Okay, jadi contohnya kita delete balik. Okay, kemudian kita apa lagi perlu? Nama sekolah. Okay, katakan kita nak buat untuk open lah. Maksudnya kita nak buat open untuk sekolah-sekolah lain, kita tak nama sekolah. Cukup lah. Ataupun mungkin kita nak tambah lagi, duplicate lagi, tingkatan. Tingkatan mungkin kita nak buat apa? Kita nak buat pilihan. Contoh pilihan kita pilih multiple choice. Ni soalan objektif lah. 1, okey. Add 2. Okey. Kalau kita nak tambah contohnya macam dia bukan 1 2 3, dia lain, kita tak add others. Jadi dia boleh dia boleh pilih 1 2 atau 3. Kemudian dia boleh set kepada others. Dia maksudnya dia bukan dia mungkin dia kata 4 ke dia kata 5 ke, dia boleh jawab di others. Katakan ini saja maklumat yang kita perlukan. Kemudian kita nak masuk pada soalan, kita boleh buat add section. Okey, add section. Okey, jadi dia akan masuk section yang baru. Jadi apa akan kita nampak bila kita isi semua ni, contoh saya tunjuk soalan tadi Okey, kita tengok contoh okey. Ini section yang pertama lah, maklumat pelajar. Okey, ini banyaklah. Okey. Jadi bila dia masuk section 2, dia akan tekan next. Itulah baru kita masuk dengan soalan. Okay, kita sambung jadi dia duduk section 2 ni, kita boleh mula dengan soalan. Contoh, katakan kita nak buat banyak siri soalan, 50 soalan ke, kita boleh buat contoh 5 section. Satu section 10 soalan. Contohlah. Saya mungkin contoh hari ni saya buat 2 soalan saja untuk demo dan kita buatlah tambah add question. Dia akan masuklah. Dan macam mana kita nak ni, kita boleh type soalan ataupun kita boleh ambil soalan daripada Word dan kita copy paste sahaja. Okey. Kita boleh copy, tapi kita kena copy satu per satu sebenarnya dia ada cara untuk kita masukkan direct soalan ni. Cuma yang itu kita kena guna plugin jadi yang tu kita akan kalau nak masuk nanti ada masa saya akan cuba kongsikan. Cuma yang ni kita guna satu-satu type ataupun kita boleh copy paste saja. Contoh soalan, kita adjust lah nombor soalan. Kalau kita nak buat shuffle tadi, kita tak perlu letak nombor soalan. Kalau kita tak shuffle, kita boleh letak nombor soalan. Jadi kalau macam kita ada 2 screen, mudah kita nak tengok. Kalau tidak, kita boleh copy paste satu-satu. Ada cara juga. Okay, kalau ada cara yang lebih cepat, cikgu-cikgu boleh kongsilah. Boleh type komen di bawah. Mungkin saya boleh baiki lagi selepas ni. Dan mungkin juga penonton-penonton yang tengok boleh dapat idea tu. Okay, contohnya dah siap. Jadi dah siap, apa kita buat? Kita boleh sama juga kaedah tadi. Kita on, wajib jawab. Dan kita kena masukkan jawapan. Kalau macam tadi soalan di atas tu 1, 2, 3 tak perlu kita masuk. Dan kita masukkan juga point. Contoh saya nak buat sini 10 soalan saja. Jadi saya nak jumlah semua 100, maka satu soalan 10 markah. Jadi kita letaklah add, kita masuk dan kita pilihlah jawapan yang betul. Okey.
Yang konkret arca. Okey. Jadi jawapan nak buat 2 jawapan pun boleh. Letak 1 lah. Okey, done. Jadi bila pelajar jawab, nanti akan keluarlah. Kita pilih jawapan yang betul. Sama juga macam tadi bila soalan yang kedua. Okey, kalau kita buat new question, kita kena masukkan jumlah point. Okey, kita kena tekan required. Saya tak pandai nak sebut. Jadi tak perlu, kita tekan copy sahaja. Dan kita ubahlah soalan. Dan kalau kita nak masukkan gambar pada soalan kita tekan saja bahagian ni. Okey. Dan kita boleh upload lah gambar. Terus contoh sini kita letak contoh lah. Okey. Contoh apa-apa gambar kita nak letak, kita boleh letak sahaja. Dah masuk dah gambar, dan kita boleh kecilkan kalau kita nak. Dan kita boleh letak dia di tengah. Tekan sekali. Tekan di luar ni ada titik 3 ni. Pilihlah dia di center. Okey. Jadi dia duduk dah di tengah. Macam itulah seterusnya sampai dah akhir sekali, last sekali. Okey. Untuk kita hantar. Dan kita juga boleh customize. Lupa maaf, kita boleh customize theme. Pilih warna ataupun kita nak masukkan header. Header nanti saya akan buat kelas lain untuk size dan sebagainya. Dan kita boleh pilih lah header-header yang dah ada dah. Katakan kita tak nak buat yang baru, kita boleh pakai header. Nampak menarik sikit kita punya. Contoh macam ni header. Okey. Ataupun macam yang saya buat sebelum ni, dah ada header yang siap-siap dah. Okey. Okey, jadi kemudian tengok total point sebab 2 soalan saja, jadi ada 20 sahaja. Jadi kalau kita buat 10 soalan akan ada 100. Dan kita boleh tengok responses. Okey, kalau dah ada yang jawab, dia akan nampak di sinilah. Okey. Ni add-on tadilah saya kata kalau kita nak guna add-on, ada banyak jenis add-on, boleh study kemudian. Dan preview, kita tengok macam mana rupa dia. Dah kita buat tadi, okey, macam inilah rupa dia. Quiz ability siri 1, jawab semua soalan. Inilah dia. Dan bila dah habis semua kita isi, kita tekan next. Boleh tak? Tak boleh. Sebab tak boleh? Sebab ada soalan yang wajib jawab. Jadi bila kita isi semua, barulah kita boleh masuk step yang seterusnya. Okey. Dan akhir sekali, kita ni semua dah, customize dah, preview dah, setting dah. Akhir sekali kita nak send. Okey. Kita nak send, kita pilih apa? Kita pilih ni link. Okey, link. Kita ambil lah shorted URL. Dah dapat dah pendek. Tekan saja copy, hantarlah link ni ke tempat yang kita nak. Nak hantar dekat grup Google Classroom boleh, nak hantar ke WhatsApp boleh, nak hantar ke Telegram boleh. Jadi terus pelajar dapat dan pelajar boleh jawab quiz kita, dan kita akan dapat maklumat daripada responses ni nanti. Berapa orang yang dah jawab. Contoh saya buka responses ya. Okey, contoh ni ya. Okey, responses. Ni saya telah tutup Okey, kalau kita nak tutup quiz kita ni, tak nak bagi orang masuk lagi, kita cuma not accepting responses ada dekat bahagian responses ni. Okey, ni sekarang ni tengah accepting. Kalau kita tutup, dan kita tulislah apa yang kenapa kita tutup dan sebagainya. Kita nak buka balik bila, kita boleh tulis. Okey. Itu cara untuk buka dan tutup. Dan tadi okay, nak tengok responses, kita boleh nampak lah. Ini markah. Okey, markah pelajar. Okey, yang dapat 56, average yang paling tinggi dapat 56, ada 296 orang pelajar. Okey. Yang dapat markah paling tinggi kita ada kat sini 86 markah, ada 7 orang, tak sampai 90 Dan kita boleh nampak lah jumlah yang lulus. Okey. Dan akhir sekali kalau kita nak release score, tapi macam kita buat tadi memang kita dah bagi markah. Dan kita boleh tengok juga individu lah. Cari saja email dia. Kita boleh tengok markah individu. Tapi ni terlalu ramai untuk tengok. Okey, dan untuk kita nak tengok dengan lebih detail lagi dalam Excel, kita tekan je view responses in sheet. Maka keluarlah. Dan kita boleh sort pelajar ikut kelas, ikut sekolah. Kalau kita ada sediakan ruang untuk kelas, kita bolehlah search ikut sekolah dan kelas. Contoh macam ni. Okey, saya nak cari pelajar sekolah saya.
SMK Reader dan pengangkap sahaja. Jadi saya boleh sort lah. Kalau ikut ni ada beribu-ribu lah. Kita select all. Okay. Jadi kita boleh pilih dan tengok. Dan kita nampak juga markah pelajar. Okey. Saya ingat jelas dah. Basic saja hari ni perkongsian saya bagaimana untuk menghasilkan quiz menggunakan form, Google Form. Pada saya yang paling mudah itu saja dari saya. Jika rasa video ini memberi manfaat, boleh tekan like dan kongsikan, dan juga tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.